Kita pun tak reti macam mana kehidupan di alam kubur. Tak reti. Alam kubur ni subhanallah ada satu pemberitaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada banyak pengalaman penggali-penggali kubur. Pada saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku proses pemindahan kubur lama. Nak pindah ke kubur baru, di antaranya macam-macam sebab, pembangunan dan sebagainya. Pengalaman orang korek kubur ni, keheranan orang korek kubur, tulang ni dia duduk selungguk. Dia duduk selungguk. Tanam hari itu kepala aku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepala aku ni, kaki aku ni. Tapi bila mana nak berlaku pemindahan tu, dia duduk selungguk, dia tak duduk panjang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun kita tak tahu apa sebab, apa punca dia. Tapi disebut oleh para ahli ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesaat seseorang tu masuk dalam kubur, dia akan didatangi oleh malaikat munkar dengan nakir. Bila malaikat tu mai, maka yang tidur dibaringkan menghadap arah kiblat tadi, dia akan bangkit menjawab. Kalau bangkit menjawab, duduk macam kita duduk ni, duduk bersila tu. Allahumma salli ala sayyidina. Bangkit macam mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Segi logik, dah duduk dalam kapal tu tak boleh bangkit dah lah. Tapi bangkit jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bangkit jawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, sampai habis 5 soalan. Tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam katanya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, di atas sifat bangkit duduk itulah akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama-lama dia akan relai habis semua badan jasad, jadi tulang pun duduk selungguk macam tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak tahu. Pernah berlaku dalam sejarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini diceritakan oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Satu masa satu orang korek kubur di Mekah. Tengah-tengah dia korek kubur, untuk kematian satu orang, tiba-tiba kubur sebelah tu runtuh. Bila kubur sebelah tu runtuh, terkejut dia sebab dalam kubur tu satu orang tengah membaca Al-Quran. Kubur tu runtuh, sebelah tu ada seorang tengah baca Quran. Yang didengari oleh orang yang korek kubur ni, dia tu sedang baca suratul Mulk, sedang baca surah Tabarakalladzi. Bila kubur ada reban, dia terkejut. Allahumma salli ala sayyidina. Soalan yang dia tanya, kiamat dah kah? Kiamat dah kah? Kata kalau kita jadi penggali kubur, terketak-ketak dah. Tak lagi lah kan. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila kata tak lagi, dia tutup balik. Yang dilihat oleh orang tu, orang yang baca Quran itu, membaca surah Tabarakalladzi dengan tulisannya lah, tulisan emas. Ini dicerita oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Kita tak reti alam kubur tu macam mana. Subhanallah. Sebenarnya banyak alam yang kita semua tak reti. Banyak alam yang semua kita tidak ada ilmu tentang alam itu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sebenarnya alam yang kita nak pergi esok ni, dia panggil alam barzakh tu, alam yang sebegitu canggih, sophisticated, alam yang sebegitu canggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ada macam alam kita ni. Nak pergi nak kena naik kereta, nak pergi sebuah tempat kena naik lori,
kena naik bah, naik kapal terbang. Allahumma salli ala sayyidina. Alam itu alam yang satu detik boleh sembahyang beribu-ribu rakaat. Satu detik tak tu, sedetik tu boleh sembahyang beratus-ratus, beribu-ribu rakaat. Alam tu. Subhanallah. Siapa-siapa yang Tuhan bagi sembahyang di alam tu bukan untuk menambahkan pahala dah, tapi ialah untuk memberi sebagai tanda penghormatan Allah kepada si hamba yang di dunia ni hari itu dia suka sembahyang, maka Allah bagi dia sembahyang lagi. Nikmat dalam kubur yang dinikmati ialah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina. Seperti mana satu orang bernama Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ni yang paling dia suka sembahyang. Jadi kita ni subhanallah barangkali ada amalan yang paling kita suka. Kalau Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling dia suka ialah puasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu amalan yang paling dia suka ialah sembahyang. Ibnu Umar puasa tak banyak, yang sunat banyak. Kata Ibnu Umar, aku pilih sembahyang daripada puasa. Sebab kalau aku puasa, aku terlambat duduk saf pertama. Para sahabat Nabi saf pertama ni berebut soalan Sayyidina Muhammad. Kalau mai tak awal, saf belakang lah. Ibnu Umar tak mau duduk saf belakang, dia nak duduk saf pertama. Dia meninggalkan puasa sebab nak duduk saf pertama. Lebih-lebih lagi salatul maghrib. Itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sementara Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala suka puasa. Sampailah Sayyidina Aisyah ni dia punya suka puasa sampai dia minta, ya Allah Tuhan aku, matikanlah aku wahai Tuhan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Suka puasa sampai minta, ya Allah matikanlah aku tengah puasa. Sayyidina Aisyah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas Nabi kita wafat, dia hidup 40 tahun pula. Nabi kita wafat dia umur 18. Jadi dia hidup lagi lepas itu selama 40 tahun, berarti meninggal ketika umurnya 48 tahun. Sayyidina Aisyah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mati di akhir-akhir Ramadan. Dia mati di akhir-akhir Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana di akhir Ramadan tu jatuh sakit. Bila jatuh sakit, sakit teruk. Orang buat amai ubat, minta dia makan. Dia tak mau makan. Orang yang bawa ubat kata kat dia, Ummul Mukminin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Ummul Mukminin tak makan ubat, sakit ni boleh bawa mati. Apa dia balas? Aku nak herankan mati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hantar dah, aku dah berdoa 40 tahun. Aku nak mati dalam keadaan aku berpuasa. Akhirnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala dia mati sedang berpuasa. Maknanya dia akan berbuka puasa dengan Rasulullah. Dia berbuka puasa dengan Rasulullah. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah relate-nya alam dunia ni dengan alam sana.